Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya, maka dapat kita sama-sama lagi pada kali ini untuk kita teruskan pelajaran kita, mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3. Kita akan belajar tajuk bahagian fiqh, pelajaran 17. Tajuknya ialah zakat penyuci harta, iaitu di bawah subtopiknya ialah konsep pengurusan zakat. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, sebagaimana biasa, kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran bagi tajuk ini ialah mempelajari maksud dan hukum zakat. Yang kedua, mengetahui asnaf yang layak menerima zakat. Yang ketiga, memahami hikmah pensyariatan zakat. Dan menjawab soalan kebat serta menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita lihat. Zakat dari sudut bahasa memberi makna subur, suci, berkat, berkembang. Ini antara makna-makna bahasa bagi perkataan zakat. Manakala dari sudut istilah pula, iaitu ia memberi makna mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah pun ditetapkan syarak. Maknanya ialah zakat ini kita keluarkan sebahagian daripada harta, bukan semua, tapi harta yang tertentu sahaja yang akan diberikan kepada golongan yang tertentu je. Golongan yang berhak ni dah ditentukan oleh agama kita dan ada syarat yang telah pun ditetapkan dalam agama kita ini. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Memang kita sedia maklum bahawa ia termasuk dalam salah satu daripada rukun Islam. Dalil bagi wajib zakat ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya ialah, dan dirikanlah solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk, iaitu anjuran untuk menunaikan solat secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda daripada Abdullah ibni Umar, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa hajjul bait, wa sawmu Ramadan. Maksudnya ialah Islam itu dibina atas 5 perkara. Islam itu dibina dengan 5 perkara. Pertamanya ialah syahadah, mengucap atau penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Seterusnya ialah mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini merupakan 5 rukun yang perlu kita tunaikan dalam kita menjadi seorang yang beragama Islam ini, dan di dalam dalil ini disebutkan dengan ita'uz zakah, iaitu menunaikan atau mengeluarkan zakat. Asnaf yang layak menerima zakat. Apa yang kita boleh faham dengan asnaf? Asnaf ini golongan. Golongan atau puak mana, golongan mana yang layak menerima zakat. Dalam pengertian zakat tadi dah disebutkan bahawa harta tertentu nak diberikan kepada golongan yang tertentu, golongan yang berhak. Siapa golongan yang berhak itu? Pertamanya ialah fakir. Okey. Kita selalu sebut fakir, miskin. Sini kita ceraikan, kita pisahkan huraian berkaitan dengan yang pertamanya, kita namakan ia sebagai fakir. Apa itu orang fakir? Orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya, termasuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Tak cukup. Tapi tak cukup tu macam mana?
Contohnya seorang yang memerlukan RM10 sehari tetapi dia hanya mampu memperoleh RM3 sahaja. 3-4 ringgit dia dapat banyak tu je. Maka orang ini kita klasifikasikan mereka sebagai seorang fakir. Kemudian yang kedua, miskin. Apa dia orang miskin? Orang yang hanya mampu menampung sebahagian saja daripada keperluan hidupnya. Contoh, seorang yang memerlukan RM10 sehari tetapi dia hanya mampu memperoleh RM8 sahaja atau paling banyak pun dia dapat dalam RM10. Maknanya cukup-cukup untuk menampung keperluan hidup dia sahaja. Jadi, orang ini kita namakan sebagai orang miskin. Kalau dah kita fahami, maka kita dapati bahawa orang fakir itu lebih susah berbanding dengan orang miskin. Yang ketiga, amil. Apa dia amil? Mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Disebutkan dengan al-amilina alaiha. Orang-orang yang amil, orang-orang yang bekerja. Bekerja, yang bertugas untuk memungut dan mengagihkan zakat ini kita panggil sebagai amil. Mereka juga termasuk daripada kalangan orang yang layak menerima zakat. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf makna orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf ini memberi makna orang yang dijinakkan hatinya. Maknanya dia ni baru masuk Islam. Islamnya pun belum cukup kemas lagi. Keyakinannya pun juga belum cukup tinggi lagi. Maka orang begini perlu diberikan kekuatan. Antara kekuatannya ialah perlu diberikan dari sudut harta ataupun dari sudut bantuan supaya mereka tidak merasakan bahawa mereka itu diabaikan dan mudah-mudahan Islam atau iman mereka menjadi semakin mantap dari masa ke masa. Asnaf yang seterusnya ialah hamba. Hamba yang macam mana? Iaitu golongan hamba yang ingin membebaskan diri mereka. Iaitu disebutkan dengan hamba mukatab. Apa dia hamba mukatab? Hamba yang ada perjanjian dengan tuan dia. Hamba yang mana dia ada perjanjian. Kalaulah dia dapat bayar, maka dia akan merdeka. Dia akan dibebaskan. Yang keenam, orang yang berhutang. Orang yang berhutang iaitu orang yang dibebani hutang untuk keperluan asas diri serta tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Jadi orang ni bukan jenis orang suka berhutang merata-rata, tak tahu apa-apa. Akan tetapi orang yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berhutang kerana keperluan dirinya. Ataupun dia berhutang dan dia menyangka bahawa dia akan mampu untuk membayarnya. Tetapi mungkin berlaku sesuatu kepada dirinya, kepada pekerjaannya, menyebabkan dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Maka orang ini kita panggil sebagai orang yang berhutang, yang layak menerima zakat daripada sebuah kerajaan Islam ataupun orang Islam yang kaya yang ada zakat yang nak dikeluarkan, maka mereka boleh memberikan zakat kepada golongan yang sebegini. Yang ketujuh, fi sabilillah. Terjemahannya adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Makna asalnya ialah, makna asal bagi fi sabilillah ialah orang yang berperang menentang musuh Allah. Berperang sehingga mungkin di kalangan mereka ada yang mati syahid. Namun begitu, makna fisabilillah ini telah dikembangkan oleh para ulama pada hari ini, iaitu kepada sesiapa sahaja yang ada usaha ke arah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia dinamakan dengan fisabilillah. Atas dasar inilah para pelajar yang menuntut ilmu, yang pergi belajar di luar-luar negara ataupun dalam negara, mereka belajar ilmu-ilmu, tak kira lah sama ada mereka belajar ilmu agama atau tidak, asalkan ianya memberi manfaat kepada sama ada kepada agama, bangsa dan juga negara, maka orang yang belajar ini juga dianggap di zaman moden ini sebagai fi sabilillah. Yang ke-8, Ibnus Sabil. Terjemahan Ibnus Sabil anak jalan. Okey, itu terjemahan bahasa. Maksudnya orang yang bermusafir dengan tujuan yang diharuskan syarak, kemudian terputus perbelanjaannya. Kemungkinan orang ini bermusafir, dalam musafirnya itu berlaku musibah pada dirinya, menyebabkan dia tak dapat untuk nak makan, nak minum, nak bayar apa-apa yang patut.
maka orang ini, orang yang terkandas ini, mereka dikategorikan sebagai Ibnus Sabil. Mereka ini layak menerima bantuan. Sekalipun lah kita buat andaian, dia ni asalnya orang kaya. Kalau dia balik ke negeri dia, dia orang kaya. Tapi ketika itu dia kesusahan, dia berada dalam musibah, maka dia layak dibantu dengan wang zakat daripada umat Islam. Kita lihat pula kepada hikmah pensyariatan zakat. Hikmah ni kita bahagi 3. 1, hikmah kepada pemberi, hikmah kepada penerima, hikmah kepada masyarakat. Kita lihat dulu hikmah kepada pemberi, iaitu mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah serta menjauhi sifat bakhil. Jadi orang yang ada harta, bila dia memberi, lama-kelamaan akan didik jiwa dia, hilang sifat bakhil, jadi dia tu seorang pemurah. Melahirkan sifat taat kepada perintah Allah. Kerana ini perintah daripada Allah, maka tunaikan. Yang ketiga, mendapat keredaan Allah. Benda yang telah diwajibkan oleh Allah, kita buat dengan redha, kita buat dengan penuh ketaatan, pastinya kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Maknanya harta yang dizakatkan itu kemungkinan memberikan keberkatan kepadanya, menjadikan kehidupan dia cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Kita lihat pula hikmah pensyariatan zakat kepada penerima. Membersihkan hati daripada hasad dengki dan iri hati terhadap golongan kaya. Mungkin orang miskin dia ada rasa tak senang, dia ada rasa iri hati, ada rasa dengki dengan orang kaya. Tetapi bila mana dilihatnya orang kaya ini membantu dengan memberikan zakat kepada mereka, maka hilanglah rasa sakit hati tersebut. Yang kedua, meringankan beban orang yang berhutang daripada belenggu hutang. Tadi yang kita bincangkan al-gharimin, orang yang dibelenggu hutang. Dia ni bukan jenis orang yang tak bayar hutang, tetapi dia terpaksa, dia terbeban dengan hutang tersebut, tak mampu untuk dibayar, maka bila mana kita berikan kepada mereka, dapatlah mereka membayar hutang-hutang mereka. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan mu'allaf terhadap Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam ini, jika diberikan bantuan dalam bentuk wang ringgit harta ini, maka ia akan menjadikan keyakinan mereka lebih tinggi. Yang keempat, sebagai sumber modal bagi golongan miskin untuk menjana ekonomi keluarga. Ada di kalangan golongan miskin yang nak berniaga contohnya, tapi mereka tak mempunyai modal, maka boleh diguna wang daripada pusat zakat contohnya untuk dijadikan modal permulaan perniagaan bagi golongan miskin ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada masyarakat. Hikmah pensyariatan zakat kepada masyarakat ialah yang pertama, mengeratkan ikatan ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima, bantu-membantu ini mengeratkan hubungan sesama Islam dalam satu masyarakat. Yang kedua, merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Maknanya taklah jadi suatu perbezaan yang ketara. Kayanya terlalu kaya, miskin terlalu miskin. Kenapa? Kerana jurang ekonomi dapat didekatkan. Bantuan kepada golongan miskin dapat berniaga, dapat membentuk ekonomi mereka dengan lebih baik. Maka jurang ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin dapat didekatkan. Yang ketiga, saling membantu antara satu sama lain. Hidup dalam masyarakat mesti ada bantu-membantu. Yang keempatnya, meningkatkan syiar Islam. Nampak ciri apa dia syiar ni? Maknanya gambaran kepada ajaran Islam itu akan nampak hebat, Islam akan nampak elok, Islam akan dipandang tinggi. Kenapa? Kerana syiar budaya yang ada dalam masyarakat Islam itu memberi satu tarikan kepada orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam. Baik, kita pergi kepada soalan kebat. Dewasa ini banyak pertubuhan bukan kerajaan dan badan-badan kebajikan yang mengambil inisiatif serta tanggungjawab melaksanakan sendiri agihan zakat. Berdasarkan situasi di atas, huraikan pendapat anda. Jawapan yang Ustaz sediakan, zakat lebih cepat sampai kepada asnaf. Kerana lebih ramai yang mengambil berat tentang pengagihannya. Kesannya nasib asnaf akan lebih terbela. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa mengambil berat tentang kebajikan orang yang memerlukan agar mendapat keredaan daripada Allah. Jadi di sini masih lagi kita kekalkan kerana, kesannya, kesimpulannya, kita hendaklah dan juga agar sekali lagi untuk membentuk rangka jawapan bagi memudahkan para murid untuk berfikir
macam mana nak bentuk soalan kebat. Nak bentuk jawapan daripada soalan kebat. Jadi kita dah sampai kepada penghujung. Sila klik di bahagian bawah, di bahagian deskripsi, bahagian video untuk jawab soalan-soalan yang Ustaz sediakan di situ. Dan Ustaz sudahi dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.